Okay, so kita akan buat example yang ke-9 untuk frame. So kita boleh baca arahan di sini. Dia suruh kita supaya cari all the force acting on the member DEF. So kita boleh highlight lah member DEF tu berada di sini lah So ada member yang berada di DEF ni lah. Okay, and then hint dia cakap kan, you cannot solve for all the reaction force. Okay, so untuk reaction force yang berada di sini, so kita tak boleh nak solve kan, sebab kita akan ada 4 unknown. Okay, so 4 unknown, tapi kita ada equation dalam 3, so dia tak kena. So dia kena kalau boleh 4 dengan 4, 3 dengan 3 lah kan. Sebab reaction di sini, kalau kita sedia maklum, dia akan ada pada X dan Y. Okay, so equation yang kita ada 3, which is moment, summation force pada X dan summation force pada Y. Okay, and then dia cakap, of course, you can press the pause on the video once you get the workout problem and press play if you get stuck. So contoh ni pun memang ada pada, kalau tak silap saya, pada lesson 54 tak silap saya So kamu boleh lihatlah contoh tersebut. Okay, so first step dalam frame, kita boleh lihatlah So kalau first step, kita perlu cari two force member. So dalam gambar rajah example yang ke-9 ni, kita perlu cari di mana two force member. Sebab bila kita dah kenal pasti two force member, seperti yang saya cakap sebelum ni, kita tak perlu masukkan dia dalam free body diagram lah kita lah. Tetapi kita punya force, arah dia, kita perlu masukkan. Baik, untuk kita lihat pada member ABE, adakah ini two force member? Okay, so ini tidak sebab dia ada force di bahagian tengah. How about members CB? Okay, dia ada 2 pin saja pada hujung, B dan C, tetapi kita perlu ingat dia ada distribution load kat situ. So dia bukan two force member. How about DEF itself? So obviously dia bukan, dan itulah soalan yang kita nak cari. So sebab dia ada force pada bahagian tengah. Dan lastly, how about untuk CD? Okay, CD ternyata dia adalah two force member sebabkan dia ada pin connected at both end C dan D. So untuk step yang pertama, kita sudah kenal pasti two force member. So CD ni adalah two force member. Okay, so now kita akan pergi kepada step kedua. Step kedua, kita akan cari equilibrium lah untuk kesemua gambar dah ni. So kita boleh lihat, so kita boleh lukis So for example, so saya hanya lukis balik poin-poin dia.
So kita sedia maklum angle di sini adalah 30 degree, samalah seperti di atas ini. So ini adalah 30 degree. Okey, baik. So dia punya arah untuk di sini adalah 10 feet. Okey. Baik, selain itu kita ada satu force di sini, external force di bahagian tengah. Okey. Untuk distribution load, kita boleh dapatkan dia untuk concentrated force apabila kita darabkan dengan keluasan dia punya C dan B ni, bukan keluasan, dia punya panjang. So dia adalah 80 pound per feet. So kita boleh kira berapa feet C dan B ni, dan kita boleh darabkan dengan 80. Kita akan dapat berapa pound untuk concentrated pada bahagian tengah CB tersebut. Okey. So kita akan lihat jaraknya. So, kita akan lihat dulu jarak ni. Kita buat dulu. Untuk sini adalah 10 ni. Oops. Ini sama, dia akan jadi 10. Okey. Baik. So kita boleh lanjutkan juga panjang untuk setiap ni, kita boleh tahu. So for example, sini kita namakan ni sebagai Y1. Okey, manakala kalau kita panjangkan a bit more, sorry, sini kita boleh namakan dia Y2. So untuk Y1 ni kita boleh samakan jugalah panjang dia seperti atas ni So ini Y1 juga. So first thing first, kita kena cari jarak ni sebab kita nak tahu CB tu berapa. Okay, so CB adalah 10 inch campur dengan Y1 campur dengan Y1. Okay, baik. So step yang kedua. Okay, obviously untuk step kedua ni kita pun akan ada 2 pin connected di sini. Okay, so ini kita dinamakan dia sebagai AY, ini sebagai AX, ini sebagai FY, ini sebagai FX. Arah dia kita biarkan dahulu. Okay, kita cari dulu untuk step yang kedua, iaitu jarak. Okay, step 2. Alright, so kita tahu kita ada tangent 30 degree is equal to Y1 bahagikan dengan 10. So Y1 kita boleh dapat, kalau kat sini tangent 30 bagi 10. So kita akan dapat, tangent 30 darab 10. Okay, kita akan dapat 5.7 feet. Okay, Y1. Manakala untuk tangent 30 degree untuk Y2 bagi dengan 20. Okay, so kenapa 20? Sebab 10 campur dengan 10 10 sini campur dengan 10 sini. Okay, so Y2 akan dapat tangent 30 darab dengan 20. So akan dapat 11.5
5 inch. Okay. Alright. So lepas kita dapat jarak-jarak ni, so kita boleh tentukan lah kita punya force di sini. Kat sini adalah 80 pound per feet. Pound per feet. So kita akan jarakkan dengan jarak dia. So kita tahu 10 Y1 dengan Y1 di sini. So 10 campur dengan 5.77 campur dengan 5.77. So kita akan dapat jawapan. Masukkan dalam kalkulator. Kita akan dapat jawapan 1723.2 pound. Itu adalah daya yang berfokus pada tengah C dan B. So kita dapat daripada distribution load darabkan dengan jarak dia. Baik, setelah tu baru kita akan tentukan arah untuk AX, AY, FX dan FY. So kalau kita lihat kita punya ni saya akan macam signboard. So bila angin lalu kepada arah CB tu, so pada AY ni dia macam nak terangkat lah daripada bumi. So dia akan ada satu daya untuk menarik dia ke bawah. So AY ni kita boleh assume dia pada bahagian ke bawah. Okay. Alright. Bila tiada lagi arah lain yang vertical pada arah AY seperti bawah, kita boleh assume FY ni masih adalah bertentangan dengan arah AY. Baik. Okey. Seterusnya, so untuk arah AX ni pula, so kita boleh assume lah sebenarnya. So sama juga macam AY dan FY, kita assume dulu kalau jawapan kita negatif, termasuk arah kita salah lah dalam free body diagram yang kita lukis ni. So kita just boleh betulkan arah dia, arah nak panah lah. Tapi untuk AX dengan FX ni, so kita just boleh guess saja. So katakanlah saya guess AX adalah sebelah kiri. Okay. So FX adalah sebelah kanan. Okay, so saya just assume saja. Okay, so di sini untuk step kedua kita boleh continue untuk kita cari seberapa banyak maklumat yang boleh untuk pin reaction. So kalau kat sini saya ambil summation force, summation moment pada point A is equal to 0. Okay, so kalau kat sini kita boleh lihat kita ada FY. Okay, darabkan dengan 20 campur. Okay, lepas tu kita ada concentrated force pada CB. So dia adalah melawan, maksudnya dia adalah negatif. Okay, kita punya jarak kalau kita boleh lihat kat sini adalah ini disebabkan arah dia ni, so dari sini ke sini adalah 5 feet. So bermaksud 5 campur Y1. So 5 campur Y1 kita adalah 5.77. Okay. Bukan 5.77. Dia kena campur 5. Dia kena campur 5 sini. Dia kena campur Y1. Dia kena campur, okey, kat sini kita tak sesuai pakai Y1 lah. So kita boleh pakai Y2 terus. Yes. So 5 campur dengan Y2.
Sebab kita nak jarak sampai point A ni. Okay. Baik. Alright, so Y2 adalah 11.55 feet. Alright. So yang ni tak perlu lah simbol kita nak synchronize sama kan. So dia adalah equal to 0. So Fy kat sini kita masukkan dalam calculator. Okey, dia akan jadi okey, bagi sana jadi positif. Baginya so kita akan dapat Fy adalah 1425.95. Okay, pound. Alright. So bermaksud nilai dia positif, bermaksud arah Fy ni adalah betul. Maksudnya dia arah ke atas lah. Okay, untuk global equilibrium ni. Alright, itu yang pertama. So kita akan pergi kepada summation force yang kedua. Kali ini kita ambil summation Fy is equal to 0. So kalau kita lihat kat sini Fy tolak dengan Ay lah is equal to 0. So Fy kita tahu 1425.95 tolak dengan Ay. Okay, kosong. So Ay dia adalah 1425.95 pound. So maksud Ay ni betul lah dia ke arah yang kita lukis, which is ke bawah. So ini adalah untuk Ay. Now kita dah dapat dah untuk those kind of arah. Kita just boleh tulis lah kat sini. So Fy ni adalah 1425.95. Okay, sama lah juga dengan 1425.95. Okay, ini yang dimasukkan. Kita tak boleh cari lagi untuk nilai Ax dan Ax dengan Fx. Itu yang soalan cakap hints, you cannot solve for all the reaction force. Okay, itu yang dimasukkan. Now kita akan move terus kepada step yang ketiga, which is kita draw free body diagram bagi frame saja. So ini adalah step yang ketiga. Okay, step yang ketiga obviously kita ada tiga free body diagram. So kita lukis free body diagram yang pertama dulu. Okay, so free body diagram yang pertama, okay, lebih kurang seperti ini. Okay, so kita ada tiga. Baik, so kita tahu di sini nilainya sini adalah B. Okey, sorry, ini bukan pada pin. Ini akan ada satu force, okey, yang acting on it, yang berjumlah 1723.2. Okey, pound. Alright. Untuk B ni dia pada point sini, so dia adalah pin. So kita boleh buat dua arah. Okey, seperti ini dan seperti ini. Okey, sini adalah PY, sini adalah PX. Okey. So yang seterusnya pada C. Okey. So kita boleh anggap ini adalah pada point C. Okey. So pada point C ni, pada bahagian sini,
ini adalah two force member. Okey. Oleh itu dia akan ada satu direction of force. Sorry. Seperti ini. Arah dia kita tak lukis dulu. Kita biarkan dahulu. Okey. Tapi untuk BX dengan BY kita biarkan dulu. Tapi untuk arah force, untuk two force untuk arah force two force member ni, bagi CD ni kita boleh tentukan. Disebabkan arah dia ni menolak pada sebelah kiri yang sini. Dia menolak ke sini. Bermaksud keadaan CD ni pada bahagian sini dia seolah-olah dalam bentuk compression. Okey. So dia ada orang menekan dia. So dalam compression dia akan jadi seperti ini Alright. So ini kita boleh namakan dia sebagai CD. Okey. Baik. So bila CD, of course lah kita ada pecahan untuk kita kira nanti. So kita sedia maklum bahagian sini adalah 30 degree. So kita boleh tahu sini adalah CD sin 30. Pada bahagian bawah ni adalah CD cos 30 degree. Okey. So kalau kat sini kita lihat CD ni pada bahagian atas. So BY ni of course dia kena bahagian bawah. Okey. So untuk BX kita tak tahu, kita just biarkan dulu. Okey. So kita pergi kepada free body diagram yang kedua. So saya buat garisan di sini. Okey. Ini adalah free body diagram yang kedua. Okey, sama juga kita lukis. Okey, kali ini kita ada D, kita ada E, kita ada F. Okey. Okey, pada bahagian merah ni Of course pada bahagian F ni kita sudah sedia maklum Fy dengan Fx tu. So kita boleh namakan. Okay. Sini Fy kita sedia maklum dia pada bahagian atas. Okay, sini Fy nilai dia pun kita dah tahu adalah 1425.95. Okay. Untuk Fx kita biarkan dahulu. Saya betulkan balik. Okay. Fx ni kita biarkan dahulu sebab kita tak tahu. Arah dia pun kita tak tahu. Okay. Tapi yang for sure kita tahu adalah arah CD. Arah CD compression. So arah dia masih bertentangan. So arah dia kita boleh lukis dia seperti di sini lah. Okay. Alright. So sini adalah CD. Kita boleh pecahkan. Sini adalah CD. So sini adalah 30 degree. Sini kita boleh cakap cos 30 degree. Sini adalah CD sin 30 degree. Okay. So 30 degree tu based on sini lah Alright. So dan yang terakhir pada bahagian E sini dia adalah bentuk pin sebab dia bukan two force member. Okay, so sama seperti sebelum ni, kita just lukis saja dia punya arah dan label Y. Okay, di sini kita namakan dia sebagai EX. Okay, so kita lihat di gambar rajah ni. So kita sedia maklum apa yang kita boleh ni, kita sedia maklum Fy saja dengan CD. So untuk belah bawah pun ada dua. So
So kita just biarkan dahulu. Kita pergi kepada free body diagram yang ketiga. Okay, free body yang ketiga seperti ini. So ini adalah A, ini adalah B, ini adalah A. Okay, so perhatikan saya tak lukis pun CD secara two force member. Baik, so kita tahu sini adalah 2. Okay, kita dah tulis di sini adalah EX, sini adalah AY. So untuk B pun sama. Okay, so kita lukis saja. Sini adalah BX, sini adalah BY. Okay, untuk AX pun kita tahu. Okay, so FX ni sebenarnya kita tahu juga FX ni kita pada awalnya dalam global equilibrium kita anggap dia sebagai sebelah kanan. Okay, so AX kat sini saya gunakan balik AX bawah, ke kiri, AX ke kiri. Ini adalah AY di ke bawah. Okay, berbalik pada free body diagram yang kedua tadi. Disebabkan nilai FX kita dah tentukan awal tadi sebelah kanan. So untuk CD cos 30 pun kanan. So EX kita adalah ke kiri lah. Okay, so apabila CD C30 dia ke bawah, FY dia ke atas. So kita tak tahu EY kita apa, tapi kita biarkan dahulu. Kita akan pergi kepada free body diagram yang ketiga. So obviously kalau untuk free body diagram yang kedua, EX adalah ke kiri. Untuk free body diagram ketiga, EX adalah ke kanan. Dia kena berlawanan. Okay, alright. So seterusnya untuk BX. Okay, BY dia daripada free body diagram yang pertama dia ke arah bawah. So untuk free body diagram yang kedua dia mesti arah ke atas. Okay, baik. So kita tengok kat sini. Okay, katakanlah kita ambil moment daripada free body diagram yang pertama ni pada bahagian C. So kita boleh tahu nilai 1723 dia akan positif. So untuk balance out dia, BX ni adalah ke kiri sebab dia akan jadi negatif untuk Mohr summation of moment. So kita anggap sini pada free body diagram yang ketiga dia kena berlawanan arah daripada free body diagram pertama untuk BX. So dia mesti ke kanan. Okay, so yang tinggal sekarang ni hanya adalah EY. EY kalau kita kena ambil moment pun saya tak boleh. Ini pun kita boleh ambil moment sini, tapi too much. So untuk EY ni kita perlu assume lah. So katakanlah saya assume free body diagram yang kedua ni EY ke bawah. Tetapi untuk free body diagram yang kedua ni arahnya perlulah ke atas untuk EY ni. Alright, so dia kena berlawanan. Okay, pastikan first of all kamu jangan keliru. Pada mulanya kita lukis free body diagram yang pertama, kedua, ketiga ni untuk global reaction, untuk FY ke AY ke AX ke FX ke, kita just ikut saja seperti gambar rajah yang pertama ni, arah dia ni. Tetapi apabila kamu dah pecahkan dalam bentuk free body diagram, bagi frame untuk yang selain daripada pin reaction, kamu katakanlah untuk CD ni dia adalah two force member. Katakanlah dia C ni dia kena arah ke C. Untuk arah yang D ni pun dia kena C sebab dia two force member.
Tapi kalau kamu compare free body diagram yang pertama, yang kedua, dia punya direction tu berlawanan. Okay, yang ni menaik, yang ni menurun. Okay, contoh kedua untuk EX dengan EY. Kalau EX pada free body diagram yang kedua, dia ke kiri. Untuk free body diagram yang ketiga, dia mesti ke kanan, dia berlawanan. Jangan kamu confuse. Kenapa untuk pin reaction kita ikut saja arah seperti yang kita lukis sebelum ni dalam step yang kedua. Tapi untuk yang frame pin reaction, kita kena berlawanan arah. Itu memang perlu. Untuk pin reaction, kita just ikut je arah dia, seperti AX, AY, FX dengan FY. Sebab itu pin reaction kita just salin balik, letak. Tetapi apabila kita analisis untuk reaction pada frame, pada certain pin, contohnya macam E, B, okay, so kita kena letak arah yang berbeza pada setiap free body diagram. Okay, harap kamu tak confuse. Baik, so kita dah dapat semuanya. Kita ada assume satu sajalah, EY. So kita akan buat step yang keempat. Okay, step yang keempat kita boleh ambil daripada free body diagram yang pertama lah. Okay, free body diagram yang pertama ni kita ambil. So sebelum tu saya nak tulis dulu nilai AY. Okay, sorry. Baik. So kita boleh ambil summation force, summation moment pada B is equal to 0. Okay, sebab bila kita ambil moment kat situ, kita boleh dapat nilai untuk CD. Okay. Okay. So obviously kita ada external force. So dia negatif sorry. Negatif 172.3.2. Okay, kita darabkan dengan panjang dia. So kalau kita lihat panjang dia adalah di sini. Okay, 5. Okay, campur dengan Y1 lah. Okay, Y1 kita adalah 5.77. Okay. Campur CD cos 30 positif. Panjangnya adalah, kalau kita lihat ke B, so kita tahu 10 campur Y1 campur Y1. Okay. Equal to 0. Dah kita selesaikan, kita akan dapat CD adalah berapa? So boleh pakai kalkulator kita akan dapat kita akan dapat 9
94.89 pound. Okay, so CD ni disebabkan dia adalah two force member, so arah yang kita buat tu betul, so dia dalam keadaan dalam compression lah. Okay, so ini adalah jawapan yang pertama. Okay, untuk CD sini kita dapat jawapan yang pertama. Baik, now kita akan terus kepada summation force Y is equal to 0. So kalau kita lihat kat sini, CD sin 30, CD sin 30 degree tolak dengan BY di ke bawah. Okay, so bermaksud 99.448. Sorry ni 9 9 sin 30 degree tolak BY is equal to 0. So BY is equal to, so kita boleh pakai calculator juga. Dia adalah 497 45 pound. So dia dalam keadaan pin. Untuk BY ni betul lah direction kita sebab dia positif, dia arah ke bawah. Okay, so ini adalah jawapan yang kita boleh guna pakai untuk dapatkan force pada DEF. Okay, masih lagi dalam free body diagram yang pertama So kita boleh dapat nilai BX pula. Okay, sebab kita tahu 1723.2 tolak dengan CD cos 30 degree is tolak dengan BX lah, sebab BX ke arah kiri, is equal to 0. Okay, so 1723.2 tolak 994.89 cos 30 degree tolak BX equal to 0. So BX ni kita boleh dapatkan, so 1723.2 tolakkan dengan 99.489 cos 30. Okay, so kita akan dapat jawapan dia adalah 861.6. Okay, so maksudnya untuk B, arah yang kita tetapkan untuk BX ini adalah betul lah. Sorry. Okay, now kita dah dapat dah untuk semuanya. So kita untuk free body diagram yang pertama dah dapat. So now kita akan pergi kepada, kita lihat sama ada kita boleh cari tak nilai pada free body diagram yang kedua pula. Sebab kita dah dapat nilai, so BX ni saya tulis dah BX ni kita dah tahu dia adalah 861.6 pound. BY kita dah tahu dia 497.45 pound. Okay, so kita boleh transfer dia pada di sini juga So 861.6 pound, BY 497.45 pound. Okay, untuk CD kita dapat tahu juga CD adalah
994.89 pound. So kita boleh transfer kat sini lah juga 994.89 pound. So kalau kita pergi kepada free body diagram yang kedua, kita boleh cari nilai EX kalau kita ambil summation moment pada F. Okay. Right. So kita akan pergi pada free body diagram yang kedua. So saya cakap tadi, kita ambil summation moment pada F is equal to 0. So kita lihat kat situ. So kita dapat bacaan okay, EX dengan CD cos 30 degree. Alright. So sebab dia kesan ke kanan, untuk ni dia akan jadi negatif 994.89 cos 30 degree darabkan dengan dia punya jarak. So daripada D ke F. So D ke F adalah 10 campur Y2 lah. So Y2 adalah 11.55. Okay. So campur 10. Okay. So bermaksud dia akan jadi 10 campur 11.55, dia akan jadi 21.55 campur dengan EX di sebelah kiri. So dia akan jadi positif EX. So akan jadi 11.55 equal to 0. So macam mana dapat 11.55? Y1 sorry, kita boleh ambil terus Y2. Y2 adalah 11.55 okay. Alright. So bila dah dapat semua tu, okay, so kita boleh dapatkan nilai EX. Okay, masukkan dalam calculator. So kita akan dapat 1607.57 pound. So maksudnya positif, arah yang kita tentukan pada awalnya tu betul. So nilai ini EX ni adalah ke kiri. Okay. So dalam free body diagram tu adalah betul lah. Okay. Now kita akan pergi pada seterusnya. Kali ini kita ambil pada X is equal to 0. So kalau kita lihat kat sini, kita ada CD cos 30 tolak dengan FX. Okay, so kita ada, kalau kat sini kita tulis okay, campur FX. Tolak dengan EX.
So jawapan dapat 745 perpuluhan 97. Okey. So saya ulang sekali lagi. 994 darab cos 50 tolak dengan 1607. So biasanya jadi positif 745.97. Okey. So nilai dia adalah positif, arahnya betul. So sini adalah F. So kalau kita lihat kat sini F pada kanan, betul arah yang kita tentukan. Baik. Now kita akan pergi kepada summation untuk arah Y pula. Y 0. So kalau kat sini kita tahu dia adalah CD sin 30 EY dengan FY. Okay. So kita tahu FY adalah 1425.95, 1425.95 tolakkan dengan EY yang kita nak cari. So EY tolakkan dengan kita punya ni 994.89 sen. 994.89 sin 30 degree is equal to 0. Sebab dia ke bawah So kat sini kita akan dapat EY is equal to ni 30 So ini akan jadi 928.51. Okay. So ini jawapan yang seterusnya. So kalau kita tengok sini E, okay, dia akan pergi ke bawah. Sebenarnya arah yang kita tentukan tu betul lah. So ini adalah daripada semuanya. So kita boleh tulis di gambar rajah kita. So untuk EY 92851. So EY 928.1 pound. So sini pun adalah 928.51 pound. So nilai CD dah. So nilai EX 1607.57. So 1607.57. Okay. So nilai FX 745.97. 745.97. So sini adalah 745.97 pound. Okay. So kalau kita nak lihat kat sini, kita sebenarnya kalau soalan tanya pada force DEF. Okay. So sebenarnya kita dah dapat jawapan dah pada EX, EY, FX, FY dan CD. So kita dah dapat. Tapi alang-alang kita tinggal satu je sebenarnya. Kita tak dapat jawapan. Kita tak dapat jawapan dari segi AX. So AX kita boleh tengok lah. Alang-alang saya tunjukkan saya dapat AX. Kita refer free body diagram yang ketiga. So okay, so kita dapat satu sini 861.6
tolak dengan saya tersalah. Ini bukan nilai ni. Saya tersalah. Dia sepatutnya adalah 1607.57. Dia sama seperti yang ini. Okey. Okey, itu adalah fx. Okey. Okey, betul So bermaksud di sini adalah 1607.57 campurkan dengan 861.6 tolak AX is equal to 0. So AX, kita boleh dapat jawapan dia. $2469.17. Okay, pound. So ini A. So arahnya betul lah, dia ke kiri. Okay, so ini adalah high sekali lah. Kita dapat is equal to 2469.17 pound. Okay, so maksudnya kita dah dapat semua. So sampai situ saja untuk example yang ke-9 ni. So saya harap awak faham So itu saja. Terima kasih.